Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. Amin, amma ba'. Pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau, ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan, apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kawan-kawan di TikTok dan di FB kita. Mudah-mudahan sihat-sihat selalu, insya-Allah. Syukur pada Allah SWT kita dipertemukan lagi pagi ini. Ada beberapa nombor yang ingin saya sebutkan. Yang pertama 21. Yang kedua 2. Yang ketiga yang itu je lah. 21 yang pertama adalah sedar ataupun tidak telah mencecah 21,000 keluarga kita di Palestin, khususnya di Gaza, sebagaimana doa yang dibaca oleh imam tadi, yang telah pun syahid bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 3 hari lepas datang seorang tetamu di pejabat kami, Muhammad bin Dr. Wa'il. Ayah beliau syahid di Gaza pada 13 Oktober. Kan perang yang Taufan ni mula pada 7, ayah beliau syahid 13. Bangunan rumahnya di 4 tingkat. Zionis hanya meletupkan di tingkat 3 sahaja, iaitu rumah keluarganya lah. Peluru itu attack tingkat 3 je. Tingkat 3 tu hancur semua. 1, 2 dan 4 tu okey je. Ada teknologi peluru macam tu. Dalam rumah tersebut ada 20 orang. Berita mengejutkannya adalah seorang sahaja yang syahid, iaitu ayahnya. 19 lagi selamat. Kuasa Allah. Subhanallah. Susulan lepas tu adik perempuan dia pula syahid. Lepas dia cerita semua tu, beliau student USAS Kuala Kangsar, ya. Jadi dia cakap Melayu lah sikit-sikit. Dia cerita semua tu, dia kata, aku cerita semua ni bukan untuk kalian sedih, tapi untuk lebih semangat jihad pada Allah, di jalan Allah.
Jangan sedih. Kita bila dia cerita tu kita tunduk lah kan, tunduk ialah kononnya bersama lah dengan kesedihan tu. Dia kata jangan sedih, aku cerita ni untuk semua lebih semangat jihad di jalan Allah SWT. Subhanallah. Ini hebatnya jiwa mereka yang di sana lah. Nombor yang kedua tadi adalah dua bulan tu adalah kita sekarang Ramadan akhir, kemudian Rajab, Syaban, Ramadan. Tu. Mana lagi 2 bulan lebih ni kita akan masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Sama-sama doa mudah-mudahan sampai umur kita ke bulan Ramadan. Buat persiapan insya-Allah. Baik, ibu ayah dirahmati Allah sekalian dan juga kawan-kawan yang bersama ni, kita nak masuk pagi ni bab yang keempat. Adab-adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena molek dengan bab ni. Jom kita bagi kuat sikit pagi ni. Kita selawat bagi segar sikit insya-Allah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Terima kasih Ustaz Syafiq Maslin, kawan saya, insya-Allah. Baik, ibu ayah dirahmati Allah semua, jom kita tengok pagi ni ada adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata pengarang Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair? Kalau yang ada kitab tu muka surat 27, tentang pentingnya wajib beradab dengan adab-adab yang sempurna terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dirasai dan terpacak dalam lubuk hati seseorang muslim kerana beberapa sebab. Kenapa kita kena beradab, berakhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antaranya yang pertama, kata pengarang, bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ke atas setiap mukmin lelaki perempuan supaya beradab dengan adab-adab yang sempurna terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dah dengar banyak kali dah. Dengar saja selawat, kita kena sambut dengan selawat, iaitu dengan firman-Nya yang jelas dari surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahulukan, yakni mengutamakan sesuatu di hadapan Allah dan Rasulnya. Okey, sebelum nak masuk ayat ni, bayar semua sahabat dikasihi Allah, kita nak kena faham kedudukan Rasulullah ni macam mana. Sikit je saya ambil ni sebelum kita pergi kat kitab ni balik. Pertama, ingat tak satu ayat Allah sebut dalam Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Guru kita Ustaz Muhadir Haji Jul menguraikan ayat ni dengan menyatakan apa maksud Allah sebut qul in kuntum tuhibbunallah. Dalam surau ni yang bersama live kita ni, siapa yang sayang pada Allah, siapa yang nak kasih sayang Allah,
nak belakang kita ni kan. Kul in kuntum tuhibbun Allah, siapa yang dia dambakan, dia gilakan kasih sayang Allah, dia menagih kasih sayang Allah ni, fattabi'uni, hendaklah kamu mengikuti jalanku. Maka satu-satunya, bukan satu. Kalau satu ni dia ada dua, dia ada tiga. Tapi kalau sebut satu-satunya jalan, mana tunggal, satu saja jalan nak pergi pada Allah, dengan jalan apa? Fattabi'uni, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada jalan lain. Ya, restoran, restoran Mi Hussein. Dia kata apa ni? Salam haji. Saya bilang haji lagi. Doa insya-Allah. Doakan perniagaan saya diberkati oleh Allah, dilimpah rezeki, amin. Sekali kawan-kawan surah kita amin bersama. Okay. Satu saja jalan menuju Allah ni adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada jalan lain. Makna untuk kita pergi pada Allah adalah jalan Nabi. Isu dia macam mana nak ikut jalan Nabi kalau tak kenal Nabi, tak tahu keistimewaan Nabi, tak tahu siapa isteri-isteri Nabi, tak tahu Nabi punya mukjizat, Nabi punya fadail, Nabi punya dalail, tak pernah dengar pun kat depan ni syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan jasad Nabi dan kesempurnaan akhlak Rasulullah. Tak kenal Nabi, tak tahu Nabi makan macam mana, tak tahu Nabi berpakaian macam mana, tak tahu Nabi berekonomi bisnes macam mana, okay? Tak tahu Nabi sebagai suami macam mana, tak tahu. Macam mana kita nak sampai jalan Allah kalau tak duduk di atas jalan Rasulullah? Menjadilah poin yang kedua kat sini, bayar semua yang saya kasihi, wajib kita kenal sesungguhnya dan cinta sesungguhnya, kasih sesungguhnya pada Rasulullah untuk kita dapat kasih dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sahabat pun jarang, alamak macam mana? Gitu. Okey, itu kita clear satu. Yang kedua, ni belum kita lagi ni, supaya nak mengukuhkan kefahaman kita. Tahu dah, semua para rasul dan nabi yang dikeluarkan, diutuskan oleh Allah. Sekali lagi, ulang balik, Nabi ada berapa? 124,000 orang Nabi. Rasul ada berapa? Tidak kurang 313 orang Rasul. Dalam Quran cerita berapa? 25 orang Rasul. Kan? Semua yang 124,000 tadi ni, ketika diangkat atau dikeluarkan, ataupun ketika berbai'ah, bersumpah menjadi Nabi ataupun Rasul, antara perjanjian yang mesti dibuat adalah memberikan kesaksian bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang terakhir. Makna Nabi Adam lagi kena bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Idris, Nuh, Hud, Soleh, semua Nabi ni tu, daripada Nabi Adam nak boleh ke lahir Rasulullah lama mana. Tapi Nabi Adam sendiri kena memberi penyaksian bahawa Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Allah memulia dan mengangkat kedudukan Rasulullah. Jadi tajuk kita ni bukan tajuk kecil ya. Adab dengan Rasulullah ni besar. Kita membincangkan penghulu kepada sekalian manusia dan makhluk Allah di muka bumi. Okey, boleh kat situ. Dua cukup lah. Nanti kita masuk balik. Apa kata Allah? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendahulukan, mengutamakan sesuatu di hadapan Allah dan Rasul. Ambil tu ayat lepas tu, surah Al-Hujurat juga. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Okey, surah Al-Hujurat juga ayat yang seterusnya, ayat 2.
Riwayat semua tahu kan, surah Al-Hujurat ni ulama-ulama kita kata antara nama lain surah Al-Hujurat ni adalah suratul akhlaq ataupun suratul adab. Bahasa lainnya guru-guru kita kata kalau nak mengaji akhlak dan adab kena mengaji surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat cerita pasal akhlak dan adab manusia. Macam mana kita nak berakhlak, macam mana kita nak beradab, kita kena tengok surah Al-Hujurat. Okey. Apa kata Allah? Wahai orang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kamu mengangkat suara kamu fauqa sautin nabi, melebihi suara nabi. Kan? Apa ni? Dan janganlah kamu mengeraskan percakapan kamu kepadanya seperti yang selalu berlaku di antara sesama kamu, kerana perbuatan itu akan antahbata a'malukum, menggugurkan pahala amalan kamu. Makna dosa jadi pahala jadi hilang, kosong. Yang baik sedangkan kamu tidak sedar. Okey, apa cerita ayat ni? Ayat ni turun macam mana? Tuan-tuan sekalian, dalam asbabun nuzulnya suratul Hujurat ayat yang kedua ni turun kerana satu ketika sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berehat di rumah, datang seorang Arab Badui memanggil Nabi dengan suara yang kuat di tepi jendela ataupun tingkap rumah Rasulullah. Ya Rasulullah. Ada satu ayat lain panggil lagi teruk, Muhammad, ya Muhammad. Macam panggil kawan dia. Kan Nabi tu suara kuat, lepas tu panggil tidak ada gelaran hormat. Sebab tu kalau kita tengok surah Al-Hujurat, yang amat berhormat, ya Datuk Seri, yang berhormat, yang berbahagia, semua yang ni YB ke, YAB ke, YBHG ke, semua gelaran dalam Melayu kita ni punya adat. Tak keterlaluan kalau kita sebut bahawa itu juga adalah satu perintah Allah. Sebab Allah ajar kita memanggil seseorang yang dimuliakan di kalangan masyarakat ni dengan panggilan hormat. Ni kerusi VIP kalau ada kan, dalam dewan kan ada kerusi lain sikit, 3 color. Orang lain semua merah, VIP sofa 3. Itu juga sunnah. Tak keterlaluan lah saya sebut. Apa dalilnya? Nabi duduk berkuliah dengan para sahabat, tiba-tiba datang YB ni YB di daerah tu lah, orang besar di tempat tu. Nabi duduk berkuliah bersama sahabat ni, Nabi tengok dia, Nabi pun angkat kain ridak Rasulullah, Nabi panggil dia, Nabi hampar duduk depan. Nabi kata, kamu duduk atas selendangku. Kawan tu pun main, cantik, ada tempat duduk, dah main lambat. VIP mana boleh main wai. Dia main lewat sikit, lari celah-celah sahabat ni sampai depan. Dia pun ambil selendang Rasulullah, cium sungguh-sungguh. Ya Rasulullah, takkanlah aku nak duduk atas selendang kamu yang mulia ni, takkan aku nak duduk atas kain ridak kamu yang mulia, sambil duduk cium-cium ni. Kemudian dia pun duduk tanpa selendang Nabi, dia pegang ridak Rasulullah ni, pegang kan. Kemudian Nabi sebut apa? Muliakanlah orang yang dimuliakan di kalangan kamu. Anda kena hormat orang yang macam dalam surah kita ni, siapa paling senior. Dia tak sebut paling tua, paling senior. Kita kena muliakan dia dari sudut umurnya. Dalam surah kita ni, siapa pengerusi, kita kena muliakan dia. Muliakan dia sebab apa? Dengan jawatannya, dengan senioriti umurnya, dengan dikenali tokohnya. Itu sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Maka bila macam tu punya keadaan Arab Badui ni, panggil dengan suara kuat apa semua, turun ayat Allah ni. Okey, isu dia bila turun ayat ni, Nabi pi semayang, pi solat, Nabi perasan sahabat ni tak ada. Maka Rasulullah tanya pada para sahabat, kawan-kawan semua, nampak tak hamba Allah seorang ni? Saya lupa nama sahabat tu, dia sejak dia, tak ingat pagi ni tak dapat. Nabi tanya, wahai sahabat, nampak tak seorang sahabat kita ni, lama tak jumpa dia, cuba pergi tanya khabar, tengok sihat ke tak sihat. Maka sahabat lepas solat tu pergi rumah dia.
bagi salam pun semua sembang. Ni Nabi tanya pasal kamu ni. Nabi tanya hang pergi mana? Lama tak nampak. Kata aku tak boleh keluar rumah. Kenapa? Sebab aku dah beriman dan dengar dengan ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Jangan kamu tinggikan suara kamu mengatasi fauqa sautin Nabi, mengatasi suara Nabi SAW. Pasal apa? Rupanya sahabat ni suara dia, volume tu dia jenis suara kuat. Orang Penang ke, Penang mana cakap situ, panggil anak makan satu rumah, satu kampung. Mak saya lah tu. Mak saya orang balik pulau. Aduh, kalau balik kampung cucu, dia mak saya panggil habis, anak cucu semua dengar satu rumah. Datang makan. Suara kuat. Maka sahabat ni suaranya kuat. Maka dia faham daripada ayat ni, disebabkan tu kalau dia cakapnya, volume dia akan lebih volume Rasulullah. Nabi kata pagi dia main. Nabi menjelaskan bukan macam tu maksud ayat ni. Maksud ayat ni adalah jangan angkat suara kamu lebih suara Nabi, bermaksud jangan mendahulukan sesuatu keputusan, jangan bercanggah sesuatu perbuatan dan tindakan mengatasi apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Macam tu. Jangan memandai-mandai. Benda wahyu dah ada, Quran dah sebut. Benda dah ada hadis Nabi SAW. Benda telah dibahaskan secara ijma' oleh para ulama. Kita kan ahli sunnah wal jamaah. Jangan memandai-mandai menambah atau mengurangi sesuatu benda yang telah diputuskan oleh agama Allah dengan para ulama muktabar kita. Macam tu. Kalau buat macam tu, antah bata a'malakum, kita takut amalan Allah kat sini terhapuslah amalan kita. Hati-hati. Saya kadang fikir-fikir jahil saya lah, ibu semua kan, kalau saya salah boleh betulkan. Sesimpel apa, semudah apa, semudah kita ambil jalan lain sikit daripada jalan Nabi. Contoh, Rasulullah kata kena rotan. Rotan. Cuma ialah kita bincanglah rotan yang bagaimana, sekuat mana. Apa? Anak tak semayang umur 10 ni dah jam 4. Kita sikit je, kita twist sikit je. Ish, takkan nak rotan pun bang, baru dah jam 4. Kesian kat anak kita bang. Abang tak apalah, tak bersalin dia, saya ni bersalinkan dia sakit tau. Kita bincang. Tak payah rotan lah bang, kita denda lain. Kita kira tak boleh sarapan pagi, contoh kan. Tak dapat hadiah birthday tahun ni kalau tak semayang. Kita tukar sikit je. Nabi kata kena rotan. Wadribu ma'alaikum asyar. Kalau umur 10 tak semayang, kena ada rotan. Maksudnya kat rumah setiap orang beriman kena ada satu rotan standby. Walaupun tak guna, tapi ada rotan tu kena ada di rumah setiap orang mukmin yang sedar tentang pendidikan anak-anak, tarbiyatul aulad. Tiba-tiba kita tukar sikit je. Saya bimbang kaedah yang kononnya kita rasa lebih sesuai tadi, tanpa sedar kita sedang menolak sikit kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Antah bata a'malukum, terhapus amalan kita. Lepas tu tak berkesan lah kaedah tersebut sebab tak ikut kaedah Rasulullah. Fattabi'uni, kita bincang muqaddimah tadi. Jalan satu-satunya jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kena ada. Sekali pakai beli rotan, mana tak ada Bu, standby kat rumah. Ayah saya dulu ada 3 saiz rotan. Jam 3 saiz. Ayah tanya, nak yang mana? Kita main hujan je pun. Main hujan, ayah kat office. Hujan lebat, cantik main kat padang. Ingat dia rumah dekat Bukit Persekutuan lah, Bangsa. Dulu kat Central tak ada lagi depan tu. Rumah skuadron kerajaan kan. Berona atas rumput. Ayah balik, Allah. Dia pun tunjuk. Nak pilih nak yang mana? Saya kata nak yang kecil kecil tak sakit. Silap. Rupanya kecil sakit sekali. Hak besar mana sakit. Mampu. Jalur gemilang 3 line. Habis. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Al-Hujurat lagi ayat seterusnya, ayat ketiga, apa dia kata Allah?
bahawa orang-orang yang menderhakakan merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka lah orang-orang yang telah diuji hati-hati mereka untuk bertakwa. Bagi mereka keampunan dan ganjaran yang besar. Siapa rendah suara daripada Nabi, siapa follow apa yang Nabi perintahkan, mereka ini adalah orang-orang yang Allah gelar sebagai orang-orang yang littaqwa, ada takwa di dalam hati dia. Ya, kita ada banyak pilihan akhir zaman ni, nak pilih hak mana? Pilih hak Rasulullah tetapkan. Maka ini orang yang dalam hati dia kata Allah ada takwa. Apa dapat dengan ikut Nabi ni? Maghfiratun wa ajrun azim. Dua, keampunan Allah SWT dan juga ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Ganjaran besar ni tak payah bincang lah. Syurga tu levelnya tak pernah terbayang oleh akal. Habis. Hak tu pun cukup lah. Betapa ajrun azim ni besar sungguh ganjaran Allah SWT pada kita. Keampunan Allah, maghfiratun, bagi orang yang mengikut jalan Nabi SAW. Ya, bukan senang. Ibu ayah hati-hati nak. Anak saya baru 7 tahun dan sulung. Tapi zaman hari ini pun orang dah boleh tak ada apa-apa. Kami pergi konsert ni tak okey je, tak hujan lebat pun. Yang kamu doa sangat hujan lebat, okey je, kami balik okey je, selamat sampai rumah. Ish. Lepas tu yang hamba Allah tu, ini yang selalu duha ni kaya dah ke? Tanya. Semalam saya sebut juga kat nilai kuliah. Ini saya nak sebut balik. Saya nak tahu, lain macam dah mulut orang sekarang. Ni yang semain duha ni kaya dah ke? Pakai kosmetik sikit je Allah bagi. Tanya dah soalan macam tu. Banyak semua. Macam mana saya nak besarkan anak-anak saya? Kalau Allah takdir saya 30-an ni mati meninggal awal, siapa nak jaga anak-anak saya dengan dunia yang penuh mencabar? Bayar sekalian. Lepas tu jom kita intai-intai anak-anak cucu-cucu kita, macam mana pemikiran dan akidah mereka yang ada hari ini dengan akhir zaman ni. Subhanallah, cabaran. Kan? Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Sesungguhnya, sambung lagi ayat 3-4 ni. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau di belakang bilik-bilik, ini kita cerita tadi. Orang yang memanggil engkau wahai Muhammad ni di belakang bilik-bilik rumah engkau ni, itu adalah kebanyakan golongan yang tidak faham, la ya'qilun. Sedangkan kalau mereka sabar, tunggu sekejap sehingga engkau keluar menemui mereka, maka adalah lebih baik bagi mereka. Ya Muhammad, ya Muhammad, panggil. Nabi tak keluar, panggil lagi. Okey, jom kita pause kat sini, kita keluar ambil sikit adab menziarahi orang. Dalam Islam boleh bagi salam 3 kali je. Ni ramai orang kita dah terlupa, padahal pernah dengar dulu, lupa. 3 kali je. Lepas tu Ustaz, kalau 3 kali tak keluar macam mana? Sebab tu gunalah kaedah lain sikit. Jarak antara 1 kedua salam dan 2 ketiga tu janganlah cepat sangat. Assalamualaikum. Duduklah kejap. Ni Assalamualaikum. Habis dah 3 kali. Dah ada kawan tu pakai pelikat Ustaz, nak pakai tudung. Assalamualaikum. Duduk Ustaz. Ya, bagi salam kedua. Sebab bila kali ketiga Islam ajar macam mana? Balik. Tak kira dah apa berlaku dalam rumah tu. Sama ada tuan rumah tak sudi menerima tetamu. Tak sudi bukan apa? Tak ready. Contohnya, kawan duk lena. Kita tak puas hati tu, bagi salam kat tingkap pula. Tuk. Assalamualaikum. Tak ada orang ke ni? Kampung saya lah tu. Aduh, kadang-kadang tarik tingkap tu. Tengok, nampak orang, Assalamualaikum. Mampu berlari di tampukkan mak kita. Tudung tak pakai lagi. Lepas tu siap kita sound lah. Haji takkan tak pergi surau Haji, mana boleh bagi salam kat tingkap. Kan nampak aurat. Oh ya kau minta maaf. Lepas tu buat lagi esok. Kan ada.
Okey, yang kedua, tidak boleh ziarah rumah orang bila? Pertama, lepas subuh. Ni lepas subuh terus pergi rumah haji. Haji kan bakal ketua kampung, jomlah sarapan sekali. Jangan kacau, itu waktu dia. Awal sangat tak boleh, awal pagi. Yang kedua, waktu yang orang duk Qailullah ni 12.30 sampai 1.30 atau 2 tengah hari lah. Qailullah sebenar, Qailullah yang tepat adalah setengah jam 15 minit sebelum zuhur. Kita ambil lah darjah, maknanya waktu tengah hari, waktu orang berehat dan makan tengah hari. Tak boleh ziarah. Ini satu hal ni nak pergi ziarah kan, jaga. Ustaz, dia panggil kenduri memang waktu tu, tu tak lain buat kat dewan semua kan. Yang ketiga, tak boleh waktu bila? Lewat malam 10 ke atas, tak boleh lah ziarah. Kecuali hubungan lain macam anak dengan ayah, itu lain lah keadaan dia kan. Ini 3 waktu yang tak boleh. Siapa yang sebut benda ni? Quran kata sebagaimana mereka datang macam ayat daripada ayat 4 ni, mereka menziarahi Nabi, memanggil Nabi, dah panggil tak hormat waktu tengah hari Rasulullah sedang berehat di dalam rumah. Baik. Seterusnya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Surah An-Nur ayat 63. Apa kata Allah? Firman Allah, janganlah kamu memanggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kamu seperti panggilan di antara sesama kamu. Surah An-Nur ayat 63. Kita tak boleh panggil Rasulullah dengan panggilan sesama kita. Okey, dia macam ni. Guru-guru kita ajar macam mana? Paling minimum memanggil nama Rasulullah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling ringkas. Dia tak boleh panggil Muhammad saja. Itu tidak beradab. Tak beradab ni bahasa lembut lah, bahasa lainnya itu kurang ajar dengan Nabi. Dia mesti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling elok, paling penuh, paling cantik panggil dengan panjangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak payah berbalah lah dengan perkataan Sayyidina. Ada setengah kawan kita ni pelik sikit, tak boleh Sayyidina, boleh belakang. Sayyiduna Rasulullah, Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina ni apa? Sayyid, Tuan. Boleh panggil orang lain, boleh Datuk Seri. Kalau Datuk, boleh pula panggil Datuk. Nabi hang tak bagi pula letak Sayyidina. Saja nak buat bergaduh dalam masyarakat. Tak payah bergaduh benda tu. Boleh Sayyidina, Tuan, memanggil Nabi. Sebab ada hadis, Nabi menyebut dengan panggilan Sayyid, Sayyidina. Ada dalil, ada maka boleh. Maka hati-hati ketika berbicara tentang Nabi SAW, mesti ada panggilan hormat. Tak boleh panggil, sebab ayat ni kadu'ai ba'dikum ba'dha, sebagaimana panggilan sesama kita. Yang dibenarkan oleh para ulama ialah selain Nabi SAW. Itu pun sebaiknya lebih beradab dengan panggilan hormat. Contohnya, daripada memanggil Abu Bakar, lebih elok panggil Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Apa hujahnya Ustaz? Hujahnya adalah kan Nabi yang panggil begitu. Nabi suka panggil gelaran hormat tu berbanding nama sebenar. As-Siddiq, ya As-Siddiq, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar As-Siddiq. Nabi yang bagi gelaran. Nabi suka bagi gelaran. Umar Al-Khattab, Nabi yang panggil. Ya Asadullah, Nabi. Ya Saifullah. Gelaran-gelaran tu Nabi yang suka bagi. Macam kita lah, kita kan suka orang panggil hormat kita kan. Intan Payung, sayang, kan. Kita suka orang panggil kita satu gelaran yang upgrade daripada nama asal kita. Kalau kita cikgu, padahal bencin 40 tahun dah, cik lama tu 20 tahun dah bencin cikgu. Tapi orang panggil cikgu tu, kita rasa, wah ini hormat ni cikgu, apa cikgu, ni anak saya, perkenalkan cikgu lama kita kan. Kita kan suka.
Maka fitrahnya begitu. Hati-hati dalam memanggil dan menceritakan tentang perihal Nabi SAW. Samalah dengan mereka yang mewarisi kerja Nabi. Jangan panggil Syafi'i je, panggillah Imam Syafi'i. Janganlah panggil Malik sahaja, panggillah Imam Malik. Risau kawan-kawan kita, kan? Jangan panggil nama. Ajar kita panggil dengan hormat, kan? Jangan panggil Azhar je, panggillah Ustaz Azhar Idrus. Elok lah, walaupun hantar sependapat, kan ulama tu, kan? Panggil elok. Jangan panggil Kazim je, panggillah Ustaz Kazim Ilyas. Kawan pula dapat Datuk, panggillah Datuk. Hormat, tuan. Saya jumpa ramai orang, dia kira Ustaz ni Ustaz. Nak buat macam mana? Media hari ni menggambarkan Ustaz ni juga selebriti. Macam Ustaz ni juga artis. Tak sama, hak tu bidang lain, bidang dakwah lain, tak sama. Ini sajalah. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Bahawasanya sesungguhnya orang-orang mukmin ialah mereka yang telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan apabila mereka berada bersamanya membicarakan sesuatu perkara umum, mereka tidak keluar, yakni tidak berpisah daripadanya sehinggalah lebih dahulu mereka meminta izin daripadanya. Mana para sahabat Nabi SAW bila berbicara tentang Allah dan Rasul, bila berbicara tentang perkara-perkara umum, bila duduk dengan Nabi SAW, mereka tidak berpisah kecuali minta izin dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ambo ada hajat ni, ambo pergi dulu deh. Kalau bahasa Kelantan waktu itulah, ambo ada urusan lain ni, ambo minta diri dah. Nabi kata boleh, silakan. Barulah boleh bangun pergi. Bahasa Melayu ni tak boleh belah macam tu je bangun. Maknanya di kalangan kita pun kalau ada orang yang dihormati, kita duduk dengan dia minta izin. Minta izin. Ada orang yang lebih tua, ada mak ayah kita, minta izin untuk kita pergi. Okey, sikit lagi. Innal ladzina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulih fa idza ista'dhanuka li ba'di sya'nihim fa'dhan liman syi'ta minhum. Bahawa sesungguhnya orang-orang yang meminta izin daripada engkau itulah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Apabila mereka meminta izin daripadamu kerana suatu urusan, maka izinkanlah kepada siapa jua yang engkau kehendaki di antara mereka. Ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak bercakap-cakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu bawa sedekah sebelum kamu bercakap-cakap. Itulah yang lebih baik dan lebih suci bagi kamu. Tetapi jika tidak ada yang kamu hendak sedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Bawa buah tangan. Waktu itu kalau para sahabat diperintahkan jumpa dengan Nabi SAW, bawalah sikit buah tangan untuk bagi pada Nabi SAW. Maka menjadi juga sunnah di kalangan kita ni, kalau jumpa menziarahi, bawa buah tangan. Oh, baru jumpa Ustaz, ni benda dia. Orang tua-tua kita buat dulu kan, mak ayah saya dulu semua buat ni, bawa buah tangan di rumah orang ni daripada sunnah Nabi SAW. Comel dah orang tua buat, daripada tangan kosong. Kalau tangan kosong tak mampu, Allah Maha Mengetahui. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, sebab Allah tahu keadaan dan kedudukan kita semua. Baik, jadi bayar semua saya ingat setakat dulu. Cepat masa no. Kira tu 35 minit cukup lah. Subuh-subuh ni jangan lama sangat. Kita akan sambung bulan depan. Tahun depan lah. Macam lama lagi. Setahun lagi. InsyaAllah panjang umur. Kita masuk yang kedua ni, macam mana mentaati dan mencintai
ta'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tengok macam mana dia punya kaedah yang diajarkan juga yang direkodkan oleh pengarang Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, insya-Allah. Boleh sila Haji. Ini tentang selawat. Okey. Lalu Ustaz bawa selawat tu. Sedap lah Ustaz selawat tu. Tapi awal kan kita tak guna selawat yang dalam sembahyang tu. Kalau sembahyang. Cantik. Itu soalan. Yang kedua, mana lebih tinggi mendapat selawat yang Ustaz bawa tu dengan boleh? selawat Faham? dalam sembahyang. Okey, Tuan Haji, kita tanya selawat yang saya bawa lain, kenapa tak gunakan dalam sembahyang? Ataupun soalan yang saya lebih faham adalah, kan banyak jenis selawat ni, yang mana yang paling tinggi kedudukan sebagainya. Okey, selawat boleh belakang. Pertama sekali, selawat ni boleh belakang. Apa-apa saja versi. Mana benda ni, sama ada ianya disebut oleh Nabi SAW ataupun yang dilafazkan dalam Quran, ataupun yang pernah disebut oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Satu. Jadi boleh belakang, asalkan dia selawat. Kalau kita teman-teman mana-mana ni maulid kita akan sallallahu ala Muhammad ya Nabi, boleh belakang. Okey. Yang mana selawat paling besar dan tinggi sekali? Ada satu ketika seorang sahabat Nabi bernama Bashir. Beliau adalah ahli perang Badar. Jumpa dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku selawat yang paling baik sekali. Dia minta Nabi, macam mana selawat yang paling baik sekali? Sama macam Nabi lah. Maka Nabi ajarkan kepadanya sama sebiji dengan bacaan yang ulama kita letak di dalam tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Muhammad wa ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Maknanya daripada Allah SWT tu sampai fil alamina innaka Hamidum Majid, penuh tu. Itulah selawat yang diajar oleh Nabi SAW kepada salah seorang sahabat bernama Bashir tadi. Jadi kalau ibu ayah semua ada masa rajin, selawat itu pun cantik. Bagi cukup 300 kali sehari. Pesan guru-guru kita untuk selawat yang kemahannya 300 kali sehari, jangan kurang. Habis ya, daripada selawat tahiyat akhir tadi. Itu pun boleh. Saya jalan mula kuliah nak bagi ringkas-ringkas kan. Saya bilang salatullahi salamullah, boleh belakang. Okey, insya-Allah. Boleh je nah. Nanti kita cuba sama-sama. Wallahualam, terima kasih semua. Terima kasih atas soalan dan perhatian. Terima kasih kawan-kawan di online kita ni. Mudah-mudahan mendapat manfaat bersama. Doakan. Dan alam-alam lah cerita pasal ni. Buaya semua kalau nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan Rasulullah SAW ni, kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jun, Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri, Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani, dan Ustaz Don Daniel Don Biaji. 30 hari bulan 12, satu minggu depan. Elok-elok seminggu depan, satu depan. Kat mana? Dekat auditorium Masjid Negeri Shah Alam. 8 pagi sampai asar, 4.30, 4.10 petang. Bincang semua tentang Rasulullah SAW. Masih ada kekosongan lagi. Mula dengan nama dan nasab keturunan Nabi, nama-nama gelaran-gelaran Nabi oleh Ustaz Said Abdul Qadir Jufri. Kemudian Ustaz Hazri Hashim akan ambil tentang Syama'il Nabi SAW, kesempurnaan jasad Nabi, akhlak Nabi. Rehat, Zuhur. Kemudian lepas Zuhur tu Ustaz Muhadir Haji Jun bincang tentang fadail Nabi SAW, apa kelebihan keistimewaan Nabi. Antara yang saya dah petik tadi tu daripada Ustaz Muhadir, kelebihan Nabi SAW. Kemudian hujung tu Ustaz Don Daniel akan closing dengan dalail, bukti-bukti ataupun Nabi punya mukjizat kenabian Nabi SAW dan apa yang kita kena buat dalam pertahankan Rasulullah SAW.
InsyaAllah semua tu akan dibincangkan minggu depan 30 hari bulan. Kalau berminat, Ibu ayah semua boleh ni, nanti saya forward juga dekat Tuan Haji untuk bulan group macam mana link nak daftar dan sebagainya, insyaAllah. Ini sajalah hal-hal kita dah cerita pasal ni kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.